slot terakhir bagi log bagi log. Sebab Ustazah tengok berdasarkan kepada latihan yang saya berikan kepada awak, tak kiralah pelajar tingkatan 4 ataupun pelajar tingkatan 5, masih ada beberapa konsep bagi log yang awak salah apply. Yang awak salah apply. Contoh, ini contoh jika dia soalan itu kalau tak salah saya itu adalah soalan SPM tahun 2019 tau. So soalannya begini log asas M 1/M. Kalau tak salah Ustazah ke 1/C. 1/C, sorry. Soalannya bentuk begini tau. Tetapi ramai di antara awak yang buat macam ni. Log 1M bahagi, bagus. Awak ingat konsep. Bahagi maksudnya tolak. Tolak log CM. And then mana awak tahu bahawasanya nilai log 1M ini adalah kosong? Ini tak tahu ni. Tak tahu. That's why konsep yang awak guna ini tidak boleh diguna pakai. Bermakna apa? Kalau awak lihat 1/C, 1/C boleh ataupun tidak, C bawa naik ke atas. Kenapa perlu bawa naik ke atas? Lihat ya. Okay, jadi bila awak bawa naik C ni naik atas, sini kan kuasa 1 kan, kat bawah kan, kuasa 1 kan. Jadi dia akan jadi seperti ini. Log M C kuasa negatif 1. And then negatif 1 bawa ke depan. Barulah awak ganti nilai log CM. Boleh? Faham So tolong jangan ulang kesilapan yang pertama ini. Kesilapan yang kedua. Ini bukan seorang tahu yang buat. Masalahnya ramai. Tingkatan 4 ramai. Tingkatan 5 pun ada yang buat begini. Confident je dia buat. I'm so surprised dia buat macam gitu. 1/log 3x. Okay, awak dah dapat macam gini kan? Ini contoh 1/log 3x. Awak pun dengan penuh yakin dan confident. Apa yang awak yakin sangat itu? Awak pun bawa lah. Okey, Ustazah kata 1/, tu boleh bawa naik atas. Awak pun berbondong-bondong bawa. Jadilah dia log 3x kuasa negatif 1. Halo dan halo. Konsep ini adalah konsep yang salah. So, tolong jangan guna pakai. Jelas? Kalau konsep dah salah, bermakna dia membawa awak kepada jalan yang salah. Bila jalan yang salah membawa kepada jawapan yang sudah semestinya akan salah. Macam itu. That's why nak apply konsep bagi log ini mudah sahaja. Okey. Antara soalan 1, 2, 3. Soalan 1 saya ambil daripada soalan latihan yang sebelum ini saya beri. Saya namakan sebagai kuis yang pertama. Ini soalan 1. Ramai di antara awak yang salah. Main sembarang aja. Tadi 2 kesalahan kan? Ustazah dah tunjukkan. Kesalahan yang ketiga, dengar. Awak nak potong kan? Nak eliminate log tu, dia tak boleh suka-suka hati tau. Nak eliminate log, tengok macam mana yang boleh eliminate. Macam mana yang boleh potong kiri kanan? Log X3 tambah X sama dengan log X 2X. Kanan log asas X. Kiri log asas X. Boleh tak potong? Boleh. Ini adalah pemotongan yang dibenarkan. Ada juga ustazah tak tahu mazhab mana yang dia guna, dia potong begini.
Subhanallah. Mengucap Ustazah tengok. Alright. Log 3 tambah X. X tolak log 2X. X sama dengan 4. Ini contoh ya. Ini contoh. Okay, bagaimana pemotongan yang salah konsep ni? Confident. Ustazah kata asas sama, okey boleh potong. Hello? Asas sama saya pesan boleh satukan log. Bukan boleh potong. Ada insan dan makhluk di muka bumi ini tengok asas sama. Ya Allah, confident level very high, you know. Potong. Sama ada dia tak tengok live ustazah ataupun dia buka handphone. Kan nanti kalau tak dengar live ustazah bebe-bebe, dia pun okeylah join. Lepas tu dia main ke sana lah, main handphone yang kedua lah, pergi dapur lah, minum air lah, pergi toilet lah. Datang-datang ustazah dah tukar topik yang lain. Boleh tak dipotong ni? Haram. Faham? Sebab kenapa dia tak boleh potong? Kan ada operasi. Sama juga kalau contoh 4 tolak 2 sama dengan X. Na'udzubillah min zalik. Takkanlah 4 dengan 2 ni awak potong. Tak boleh. Dia sama juga. Log pun sama. Faham? Ada operasi kalau log dia bukan eliminate, bukan buang log tu, tetapi awak satukan log. Ya, asas dah sama, satukan log. And then, guna hukum yang keberapa? Segala hukum ni, awak memang kena terus sah. Bila ustazah kata indeks, okey, boleh recall. Ustazah kata hukum yang pertama. Hukum pertama menyatakan apa? Hukum yang kedua ustazah sebut. Hukum kedua tambah jadi darab. Darab jadi tambah. So, segala hukum, log dah bermain dalam kepala awak. Indeks pun dah bermain di dalam kepala awak. Dah bergentayangan. You just recall. Soalan begini, you just recall. Macam tu. Supaya apa? Tak salah konsep. Saya sangat risau kalau you salah konsep. Okey. Ada di antara awak. Soalan satu ni, dia dah boleh nampak apa kesalahan dia. Betul? Soalan 2. Kalau awak lihat, alah ustazah, asas sama. Senang je tu. Ya, senang. Tetapi, kalau salah guna hukum, dia jadi salah. Itu sifat dia. Jadi, nak tahu, nak betulkan konsep, mestilah kena apply hukum. Log mesti ada hukum. Hukum kaitan dengan log, apa dia? Pak. Terus. Begitu. Alright. Soalan ketiga. Ustazah terpaksa lap guna tisu yang sama lah kan. Panas sangat. Okay. Soalan ketiga. Sudah ustazah. Ada kejap log, ada kejap indeks. Tetapi, kalau teknik nak tackle soalan, you boleh nampak dia akan jadi mudah. Dalam log, senang cerita macam ni lah Dalam log, dia tak lari daripada penggunaan EQN tau. Tak lari daripada penggunaan equation. Bila ustazah sebut EQN, bermakna nilai log mesti ada 2 nilai. Begitu. Faham? Tak kira lah nilai log itu nilai yang nyata ataupun bukan nyata. 1, 2, 3. Soalan 1, ustazah dah sentuh. Kesilapan yang awak dah buat. Kesilapan yang awak dah lakukan. Betul? Cuma. Tingkatan 5. Betul. Tapi, semua sekali kira macam, saya macam confused juga kan. Macam mana awak boleh dapat ni? Ustazah tanyalah ada beberapa orang kan. So macam very clever you. Pandainya dia boleh dapatkan soalan ni kan. Ustazah discuss ustazah dalam grup. Ustazah tak tahulah grup pelajar sakti ke, grup pelajar RMSM ke, ataupun dia among you punya grup.
Tapi bila awak dah boleh settlekan soalan ini, maksudnya okey. Ada juga di antara pelajar tingkatan 4. Dia dah buat kan, Ustazah betul tak? Ustazah reject. Habis tu Ustazah nak buat macam mana? Ustazah bagi hit. Ustazah betul tak? Ustazah reject lagi. Kali ketiga, ada di antaranya dah boleh faham. Oh, dah boleh faham Ustazah. Itu bermakna dia betul-betul menghayati log. Sebab sebenarnya log is very easy. Log sangat-sangat mudah. Kalau nak compare dengan integration, kalau nak compare dengan pembezaan, log mudah. Log sangat mudah. Okey. Soalan yang pertama. Apa Ustazah pesan? Kalau ada soalan sebutan log, nombor biasa, sebutan log, wajib kumpulkan dahulu log dengan log. Log dengan log awak kumpulkan dahulu, senang cerita. Jadi, step yang kedua yang awak boleh perolehi adalah seperti di hadapan. Begitu. Next. What is the issue? What is the big issue of this question? Yes. Asas tidak sama. Boleh tak awak samakan asasnya? Of course boleh. Adakah awak nak jadikan X ini kepada 3 ataupun 3 kepada X? It's up to you. Let's say saya ubah X kepada asas 3. Tidak ada masalah. Kalau you nak 3 jadi asas X, itu tidak ada masalah. Faham? Jelas? Baik. Bila tukar asas, what you have to do is log 3 dalam kepala awak mesti dah tahu nak jadikan asas berapa. That's right, asas 3. Per log X asas 3 tambah 4 log X asas 3 sama dengan 5. Lihat. Log 3. What is the value of nombor dan asas yang sama? So, you akan dapat 1. Ini yang Ustazah tunjuk tadi tu. Berbondong-bondong you. Bawa naik atas kuasa negatif. Pandai je. Kenapa tak boleh? Log tak boleh jadi macam tu sayang. Oi. Log lain ceritanya. Salin balik semula. 1 per log X asas 3 tambah 4. Log X asas 3 tolak 5 sama dengan 0. Okey. Yang dah nampak dia akan faham. Oh, macam ni Ustazah, bla 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 bla. Nak senang cerita kan? Kalau you rasa stuck, tengok hint dia. Dia sama betul? Boleh tak awak gantikan ini sebagai A, ini sebagai A? Untuk kita dapat satu persamaan, maka you akan dapat 1 over A plus 4A minus 5 equals to 0. What happened to 1 over A? Kita darab. Kita darab. Sebab kita nak hilangkan A kat bawah itu supaya dia dapat persamaan kuadratik. Okay? So, you akan dapat should be like this, 1 plus 4A squared minus 5 equals to 0. You akan dapat begini. And you pun tekan EQN. Ya? You tekan EQN. Let's say A awak akan dapat 2 nilai. A awak akan dapat 2 nilai. Okey? A awak akan dapat 2 nilai. Ini contoh. Ini saya kata contoh. Contoh. A yang pertama awak dapat 1. A yang kedua awak dapat 1 over 4. Lepas tu Ustazah macam mana pula nak ganti? Hello. A. Nampak?
A? What is A? Nanti baliklah. Kan? Kita ganti balik. Cerita dia mudah. Kita ganti balik semula. A. Gitu. So, log X 3 equals to A. What is the value A yang pertama? 1. Subhanallah. Bentuk log. Nak tahu nilai, maka kena tukar kepada bentuk apa? Indeks. Jadi, X sama dengan 3 songket 1. X yang pertama adalah 3. Jelas? Boleh faham? Jadi, nilai X yang kedua boleh tak awak cuba selesaikan sendiri? Boleh kan? Dia sebenarnya kalau dah faham konsep, awak akan rasa, ya Allah, very easy this one. Gitu. Ini semua soalan exam ni Ustazah ambil. Soalan exam orang kata tahun 2019 tu macam susah sangat tu kan. Ustazah tak ada jawapan. Ustazah semua nak ungkap-ungkapkan. Hello, easy lah. Ini soalan SPM. Ini soalan exam semua. Ustazah bahagia awak tu adalah soalan-soalan exam. Gitu. Boleh? Boleh tak? Oh, kenapa ada yang tanya kenapa 4A kuasa 2? Oh, okey. Gini. Dia kan 1/A. Tambah 4A tolak 5. Awak kan nak hilangkan A ni kan? Maksudnya setiap sebutan ni darab A. Darab A. Darab A. Nampak? Ini pun darab A. Sebab persamaan, pecahan kita tak nak. Jadi, kita nak samakan sahaja. So, A tak nak. A tak nak. Setiap sebutan, you must multiply by A. Itu hukum dia. Faham? Nampak? Nampak tak? Ni dah habis slow lah ni. Ustazah terangkan awak. Okey, jelas Jelas dan faham. Boleh tak Ustazah padam? Sebabnya whiteboard tak muat. Whiteboardnya kecil. Nak macam mana? Okey. Soalan 2. Kenapa Ustazah nak awak buat sendiri? Cuba sendiri. Soalan ini tak mencabar makna pun. Why? Asal sama ke? Asal sama? Perlu guna hukum yang kelima? Tidak perlu. Habis tu Ustazah nak buat apa? Ya Allah. Hai. Sama. Ni apa? Tolak. Ini kita cerita asal-asal sama tak? Ini kita cerita asal-asal sama. Soalan ni sebenarnya dia nak daripada sebutan log ini di atas ini, dia nak awak buktikan, tunjukkan daripada sebutan log ini dapat ataupun tidak persamaan seperti yang diminta. Apa persamaannya? X kuasa 2 tolak 34X tambah 225 sama dengan kosong. Alamak. Ini kan persamaan kuadratik. Ini kan persamaan log. Boleh tak agak-agak? Tak boleh cakap tak boleh. Boleh cakap boleh. Kalau boleh, Ustazah terus masuk yang soalan yang ketiga. Soalan ketiga tu dia agak complicated. Tapi sebenarnya dia agak mudah. Walaupun dia complicated tapi dia mudah. Macam gitulah sifat dia. Baik. Soalan yang kedua. Ni Ustazah rasa lah. Tapi tak tahulah kalau awak tengok boleh ke tak boleh. Boleh lah.
Kalau boleh Ustazah masuk soalan ketiga. Sebab soalan ketiga ni dia complicated sedikit. Sikit je complicatednya. Senang banyak. Complicated sedikit, senang banyak. Gitu sih Fil. Okey. Soalan log ni awak kena masukkan roh log dalam jiwa awak. Begitu. Faham? Masukkan roh dalam jiwa awak. Roh log tu masuk. Barulah boleh jawab. Selagi jiwa awak kosong, roh log tak masuk, tak menyerap dalam jiwa awak. Aku memang confirm tak nampak. Ustazah tak nampak lah Ustazah macam mana sebenarnya ni. Tapi kalau awak dah nampak kan, roh log tu dah menyerap dalam jiwa. Ya Allah, nampak. Macam tu Ustazah. Soalan 3 ni Ustazah. Kita orang nampak macam kacang goreng. Kau buat sekarang. Boleh, mampu buat. Tak apa, ni Ustazah tunjukkan teknik how to solve this question. Okey. Sebenarnya tak kira lah soalan bentuk macam mana sekalipun. Tak kira lah bentuk macam mana sekalipun. Perkara pertama, tengok dia punya soalan. Sebab dia log kan. Tengok soalan. What you have to do? What you have to do with this number? Plus 1. Pindahlah. Sekarang ni. Nombor log bagi asas 4 ialah 2 kuasa X tambah 48 tau. Jadi 2 kuasa X tambah 48 itu awak tidak boleh pisahkannya. Jangan pisahkan dia dulu. Faham? Sebab bergantung kepada asas 4. 2 kuasa X tambah 48 itu dia datang sekali package. Package number. Bagi log asas 4. Tetapi tambah 1 tidak. So kalau tidak, bermakna you boleh pindahkannya. Jadi tambah 1 pindahlah. Maka awak akan dapat seperti di hadapan ini. Gitu. Sebutan log. Selagi awak tidak tukar sebutan ini kepada indeks, for sure takkan dapat jawab. Tukar. Tukar kepada bentuk indeks. Macam itu. Ya Allah, sifir dia senang je. Nak selesai kan? Tak tukar kepada indeks. Tak pun macam soalan 1. Tukar kepada quadratic equation. Ya Allah. Barulah tukar kepada bentuk indeks macam gini. Dia gitu je. Kan? Macam cakap seorang-seorang aku ni tak apalah. Baik. Bentuk log. Bila awak nampak start begini. Bila awak nampak start begini. Awak tak boleh nak jadikan sebagai contoh yang pertama. Soalan yang pertama tak boleh. Dia tak boleh. Dia lain. Untuk dia tu lain, berbeza. So, bila awak dapat begini. Teknik dia. Tukar kepada bentuk indeks. Bentuk indeks tu adalah penyelesai sebenarnya. Penyelesai baru suku jalan. Belum habis. Baru suku jalan. Baru suku jalan. Jadi, awak pun tukarlah. 2 kuasa X tambah 48 sama dengan 4 jadi asas. And then, songket X tolak 1. Kenapa Ustazah kotakkan ini? Why? Sebab ini you tak boleh ubah apa-apa. Tetapi 4 kuasa X tolak 1 you boleh ubah. Ya, indeks. Asas indeks. 4. Boleh tak awak jadikan kepada bentuk seperti di hadapan? 2 kuasa 2X. Per darab 1/4. Boleh?
Betul Kenapa 2 kuasa 2x? 4 kan 2 kuasa 2. Lepas tu 2 tu darablah dengan x. Dapatlah 2 kuasa 2x. Like that. So, di sini kita boleh satukan menjadi 2 kuasa 2x over 4. Boleh nampak? Sebab dia tolak 1. Tolak adalah bahagi. 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 So, ganti. Ganti. 2 kuasa x tambah 48 sama dengan 2 kuasa 2x per 4. Dah? Dah belum? Okey. Ini pun kan. You tak boleh nak teruskan. Dengan syarat nak teruskan boleh, tapi dengan syarat. Alahai. Macam contoh 1. Kalau saya gantikan A dengan 2 kuasa X. Okey. A 2 kuasa X kan. A tu 2 kuasa X. Ganti. Substitute. Ganti. A sama dengan 2 kuasa X. Kalau A kuasa 2 pula, Ustazah. Maksudnya apa? 2 kuasa 2X. B sama dengan 3 kuasa X. Kalau B kuasa 2, maksudnya apa? 3 kuasa 2X. Itu je survey dia X sama dengan 4 kuasa X. X kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2X. Gitu. B kuasa 2 sama dengan 4 kuasa X. Kalau B pula, faham? Faham ke tak faham? Kalau B kuasa 2 adalah 4 kuasa X, bermakna kalau B 4 kuasa try fikir sendiri lah. Okey. Maka kita gunakan konsep ini. Kan senang kan ganti-ganti je. Kalau nampak je 2 kuasa X, kau ganti dengan A. Ya Allah, ini sambil tidur pun boleh ni. 2 kuasa 2X pula Ustazah. Gantilah dengan A kuasa 2. Alahai. 4 ni pula Ustazah. Alah. Suka ke pecahan? Tak suka kan? Tak suka maksudnya setiap sebutan you multiply by 4. You multiply by 4. So A darab 4 adalah 4A tambah 48 darab 4. 1, 48, 8 kali 4, 32 kan? 3, 16, 192 kalau tak salah saya. Betul? Ni 4, 2, 4, 16. Yes, tak siap. 192. Okey? Sama dengan 4A kuasa 2. Ini kan persamaan kuadratik, you. Sambung naik atas. Maka 4A tambah 192 and then tolak 4A kuasa 2 sama dengan 0. Tekanlah kalkulator. Okey, tekanlah kalkulator. Mungkin nilainya A yang pertama adalah 16. Mungkin nilai A yang kedua adalah negatif 12. Okey? Jadi. A ini apa tadi? A adalah patah balik semula. Kerja dia kan? Tugas awak kan?
Kena tengok the whole jalan kira tau. Sebabnya, kejap ke sini, ustazah kejap. Memang macam tu, itu baru namanya cabaran hidup. Awak menjawab soalan law. Itu baru law. Faham? Okay. Sedangkan nak makan pun susah tau. Bukannya tiba-tiba je nasi tu ada dalam mulut awak. Sama juga nak menjawab pun. Ada jalan dia, ada step dia. Yang penting kena faham. Gitu. So, A sama dengan 16. What is A, guys? A adalah 2 kuasa X. Ganti B. 2 kuasa X sama dengan 16. Sudah. Macam ini pula. Macam mana ustazah? Hello. 16 boleh tak ganti kepada asas 2? Mestilah boleh. Jadi, 2 kuasa X sama dengan 2 kuasa 4. Ya Allah. Boleh tak potong? Subhanallah, senangnya ustazah. Memang senang kalau ustazah yang terang. Jadi X adalah sama dengan 4. Settle. Itu. Faham? Jelas. Yang lagi satu pula ustazah. Okey, tidak ada masalah. Lagi satu pak ganti kat depan. Ni simak pak. Okey. Jadi 2 kuasa X sama dengan negatif 12. So, negatif 12, 2 kuasa X. Awak just ignore sahaja. Gitu. Faham? Boleh faham? Nampak? Nampak tak? Okay. So, soalan 1 ustazah dah terang. Soalan 3 pun ustazah dah terang. Entahlah kejap ke atas, kejap ke bawah. Tapi saya rasa awak boleh kot tengok kot. Nanti bila awak tengok video tu berulang-ulang, awak screenshot lah kan. Oh, jalan kerja je macam ni. Sebab after this, saya akan muat turun masuk dalam IG. So, tolong tengok. Sekarang ni, tanggungjawab awak ialah tak banyak. Satu soalan je ustazah bagi hari ni. Ya, ni je soalannya. Cuba selesaikan. Tak payahlah awak nak tanya-tanya dalam kumpulan awak ke. Try buat sendiri. Tengok talimu. Ramai yang dapat 100. Wah, I'm very takjub. Gitu. Pandai sangat. Kalau betul-betul Alhamdulillah lah. Kalau betul-betul faham. Ya Allah, aku macam nak sujud syukur. Semalam tu belum nanda kan. Ada juga yang tak hantar. Saya pun macam tak faham. Adakah awak bermasalah akses Google Classroom? Macam ustazah pun sebenarnya bila line tak okey sebab GC nak buka GC memang line memang kena kuat. Jadi sebab tu bila soalan ustazah akan bagi dalam 2 platform. Yang pertama dalam 3 platform. Setakat ni 2, 3 pula. Dalam IG saya tak up lah platform yang pertama dalam GC. Platform yang kedua ustazah akan up dalam Telegram ataupun WhatsApp. Saya sebenarnya lebih prefer you hantar image tu rupanya melalui Telegram ataupun WhatsApp je sebabnya memang cepat. Tapi kalau dalam GC ustazah kena buka, especially kalau file PDF, ya Allah, file PDF dia punya line memang kena mantap baru ustazah boleh buka. Ini ada tingkatan 5, ada beberapa yang ustazah tak boleh nak tanda sebabnya line sini pun sendu. Sama juga macam awak lah. Kita ke mana-mana sekarang masalah yang utama adalah line kan. So, masalah problemnya adalah lain. Macam itu. Jadi, ustazah after this, cuma markah ustazah akan up dalam Google Classroom. Markah ataupun grade yang awak dapat, ustazah akan up dalam Google Classroom. Nampaklah sikit berfungsi Google Classroom tu kan. Kalau nanti subjek lain dah banyak, subjek AdMed, 1-2 soalan je. Mana boleh, ustazah tak boleh kalah. Okey, dengan subjek lain, ustazah mesti menang. Macam itu. Boleh. So, tugas awak hari ini, soalan nombor 2 sahaja. Submit hari esok. Gitu cerita dia. Ngantorlah. Boleh. Jadi, hari ini, itu sahaja yang saya nak terang. Tolong ingat, log mudah. Sebenarnya dia menarik. Sebabnya banyak jalan kira ataupun banyak konsep yang awak kena apply. Barulah mencabar kan. Tak adalah. Kalau indeks. Ya Allah, tak mencabar langsung. Kita kena, hidup ni kena cabaran. Mantap. Boleh? So, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Yang ada kelas, ustazah ucapkan terima kasih. Ustazah ucapkan terima kasih. Bagi pelajar yang tengok, walaupun dia bukan student saya. Sebab ustazah terima banyak DM. Banggalah juga kan.
Banyak terima DM daripada pelajar sekolah lain tau. Tanya Ustazah. Pelajar sekolah lain nak tanya kat Ustazah. Pelajar sekolah sendiri, ya Allah. Ustazah menanti ibarat batu belah batu bertangkup. Lama gitu. Bagus pelajar MRSM, pelajar sekolah sains. Tanya Ustazah macam mana? Cikgu boleh tanya soalan tak? Oh, rasa macam bestnya dapat membantu pelajar di kala-kala cuti ini kan. Itu saja untuk hari ini. Kita berjumpa lagi. Weekend ini tajuk baru, janjam. Settlekan. Lock mesti settle. Kalau ibarat korek hidung tu, kau boleh jawab dengan tenang. Jelas. Okay? Sekian saja untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu ini, Jumaat dan Sabtu. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih kerana hadir ke kelas Ustazah. Ciao.